Tapi untuk ketika ini kita akan teruskan perbincangan. Kalau anda tahu, minggu demi minggu, setiap minggu bermula daripada Januari lepas, Jabatan Bantuan Guaman sendiri telah berkongsi pelbagai informasi berkenaan dengan pelbagai perundangan ataupun hukum-hukum perundangan di Malaysia sendiri. Tapi untuk hari ini, kita akan berfokus berkenaan dengan perceraian. Jadi di studio kita ada tetamu iaitu Cik Nur Suryati Muhammad, Penolong Pengarah Sivil Jabatan Bantuan Guaman Kuala Lumpur. Selamat datang. Terima kasih. Baik, Cik Suryati, kalau sebenarnya masyarakat Malaysia sendiri ramai yang tidak tahu untuk memfailkan sesuatu perceraian itu tidak mudah. Ada prosedur-prosedur sebelum seseorang suami atau isteri boleh untuk memfailkan perceraian itu. Betul atau tidak sebenarnya? Betul. Proses tu tak begitu kompleks, tapi dia ada syarat-syarat yang tertentu. So, sambungan daripada minggu lepas di mana terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum kita memfailkan perceraian. Dan salah satu syaratnya adalah mereka perlu merujuk masalah perkahwinan mereka kepada tribunal di Jabatan Pendaftaran Negara. Namun hendaklah dimaklumkan bahawa terdapat beberapa situasi di mana pengecualian untuk merujuk masalah mereka itu boleh dapat. Maksudnya mereka boleh memohon kepada mahkamah untuk mengecualikan mereka daripada merujuk masalah mereka dan terus boleh memfailkan perceraian. So ada 5 situasi dalam keadaan ini. Situasi yang pertama, apabila salah satu pihak ini telah ditinggalkan dan mereka tidak tahu di mana pasangan mereka berada, maka mereka boleh pergi ke Jabatan Bantuan Guaman dan terus memohon memfailkan pengecualian tribunal, kita panggil benda tu. Situasi yang kedua adalah apabila salah satu pihak itu telah menetap di luar negara dan berkemungkinan untuk tidak kembali ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan perceraian difailkan. Yang ketiga, mereka telah dipanggil oleh tribunal namun mereka secara sukarela tidak ingin hadir. Mereka tidak mahu kaunseling. So mereka mahu terus bercerai. So mereka boleh memfailkan perceraian tu. Dan yang keempat adalah salah satu pihak ini telah dipenjarakan selama tempoh 5 tahun ataupun lebih. Dan yang terakhir adalah apabila seseorang ini mendakwa pasangannya itu mempunyai sakit jiwa yang tidak boleh dirawat. Maka dalam 5 situasi ini mereka boleh memohon pengecualian tribunal. Baik, itu kalau seseorang suami atau isteri memohon untuk pengecualian tribunal disebabkan situasi tersebut. Bagaimana pula kalau keadaannya suami atau isteri telah memohon pertimbangan ataupun merujuk dengan tribunal Jabatan Pendaftaran Negara ini tapi gagal? Kemana hala tuju kedua-dua pasangan ini seterusnya? Okey, apabila mereka telah berjaya hadir ke tribunal namun gagal didamaikan, maka Jabatan Pendaftaran Negara akan mengeluarkan satu sijil tribunal dipanggilnya, dan mereka perlu bawa benda tu kepada peguam mereka masing-masing ataupun kepada Jabatan Bantuan Guaman, dan kami akan terus memfailkan satu petisyen perceraian di mahkamah. Maknanya itu adalah the first step, dan lepas tu dia akan terus pergi ke permohonan perceraian. Itu dibenarkan? Dibenarkan. Selain daripada pengecualian yang untuk ke-5 situasi yang telah disebut oleh Cik Suryati. Ya, betul. Tadi. Tribunal tu adalah salah satu cara untuk percubaan mendamaikan pasangan supaya mereka tidak bercerai. Namun kegagalan tu adalah satu benda yang boleh dipredik. Makanya kalau mereka gagal didamaikan, mereka boleh memfailkan perceraian. Usaha terus dijalankan oleh Jabatan Bantuan Guaman sendiri dan juga tribunal sendiri untuk memastikan penyelesaian pendamaian itu dapat dilakukan sebelum fail perceraian ke mahkamah dapat dilakukan. Dan juga sebelum ini perbincangan bersama Jabatan Bantuan Guaman sendiri, saya difahamkan bahawa proses memfailkan perceraian itu tidak boleh dilakukan dalam tempoh 2 tahun selepas perkahwinan itu berlaku. Ya, benar. Kenapa sebenarnya keadaan itu diperuntukkan oleh Jabatan Bantuan Guaman atau Perundangan Malaysia sendiri? Ini adalah untuk memastikan bahawa orang awam ni tidaklah mengambil perkahwinan itu adalah perkara yang senang. Jikalau dibenarkan bahawa tidak perlu menunggu tempoh matang perkahwinan selama 2 tahun itu, makanya orang akan suka-suka kahwin, suka-suka cerai. So benda ini kita nak elakkan. So itu sebab kita punya perundangan adalah menetapkan bahawa kita kena ada tempoh matang perkahwinan selama 2 tahun. Sebanyak-banyak macam tadi yang Cik Suryati, saya tertarik dengan kata-kata yang suka-suka nak kahwin, suka-suka nak cerai. Mengikut data ataupun kajian daripada JBG sendiri, berapa banyak kes-kes seumpama itu yang berlaku dalam Malaysia ini sendiri?
Dari segi statistiknya sendiri saya tak ada exact figure, tapi yang saya boleh sahkan ialah kadang-kadang pasangan-pasangan yang muda yang baru mencapai umur 18 tahun dan ingin berkahwin. Mereka berkahwin di atas orang kata tindak laku mereka sendiri, dan apabila mereka rasa tidak sesuai dengan pasangan itu, mereka ingin bercerai. Namun perundangan tidak membenarkan kejadian berlaku. Maknanya kita akan kena cuba juga dalam perkahwinan tu selama 2 tahun. Kalau betul-betul tak mampu bersama, barulah kita cuba cari cara untuk bercerai. Dalam kes-kes mungkin kalau kita tengok keadaan di dalam drama sendiri ada perkahwinan kontrak, tapi dalam realiti sebenarnya tidak sebegitu. Tidak semudah itu anda nak memfailkan perceraian, perlu tunggu 2 tahun baru anda boleh memfailkan perceraian. Namun usaha akan terus dijalankan oleh JBJ untuk mendamaikan anda di luar mahkamah sendiri. Kategori perceraian sendiri juga ada cabang-cabangnya yang ramai tidak tahu. Ya, betul. Terdapat 3 cabang kategori perceraian. Yang pertama telah diterangkan pada minggu lepas, di mana pembubaran perkahwinan apabila salah satu pihak memeluk agama Islam. So topik itu telah di-cover minggu lepas. Yang kategori kedua adalah pembubaran perkahwinan dengan persetujuan bersama. Dalam kategori ini adalah apabila kedua-dua pihak suami isteri ini bersetuju mereka tidak sesuai lagi untuk bersama dan ingin bercerai, maka mereka boleh memohon perceraian bersama. Namun demikian mereka masih perlu menunggu tempoh 2 tahun itu. Baik, kalau pembatalan perkahwinan pula, sebab saya difahamkan pembubaran dan juga pembatalan juga berbeza dan ramai yang tidak tahu, termasuklah saya juga masih kurang jelas berkenaan kedua-dua situasi pembubaran, pembatalan perkahwinan itu sendiri. Ya, betul. Beza. Tapi kategori tadi ada 3. So kategori yang ketiga daripada perceraian ni adalah kategori di mana pembubaran perkahwinan kerana masalah perkahwinan. So antara 4 alasan perkahwinan yang boleh difailkan ini kita panggil cerai berasingan. Terdapat 4 situasi, di mana yang pertama adalah apabila salah satu pihak berlaku zina dan pihak yang lagi satu itu tidak boleh tinggal bersama dengan dia. So pihak yang satu lagi itu boleh memohon untuk perceraian berseorangan lah, maknanya bukan bersama. Situasi yang kedua adalah apabila pasangan dia ini berkelakuan tidak munasabah. Contohnya, dia jenis yang suka memukul, yang terlalu melampau, makanya dia tidak boleh, orang kata, duduk bersama dengan suaminya, maka dia akan memohon perceraian. Alasan yang ketiga dan keempat adalah lebih kurang sama, tapi ada perbezaan dia. Yang ketiga tu ialah dia ditinggalkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun, maka orang yang ditinggalkan itu boleh memfailkan perceraian. Dan yang keempat adalah mereka sama-sama bersetuju untuk berpisah secara berterusan selama 2 tahun. Itu adalah 4 kategori di mana kita boleh memfailkan cerai berasingan. Batal cerai. Pembubaran perkahwinan, perceraian. Kalau batal? Pembatalan pula adalah mempunyai alasan-alasan yang berbeza. Dalam cerita ini adalah perbezaan antara perceraian dan pembatalan adalah di mana dalam pembatalan kita tak perlu ikut syarat yang kena tunggu 2 tahun dan juga tidak perlu merujuk kepada tribunal. Beza dengan yang perceraian pembubaran tadi. Pembubaran, ya, betul. Tadi. Itulah perbezaan yang paling ketara, iaitu mereka tidak perlu tunggu 2 tahun dan mereka juga tidak perlu merujuk hal masalah perkahwinan mereka kepada badan pendamai. Namun demikian, dalam kategori pembatalan ini juga terdapat 2 jenis. Satu di mana pembatalan disebabkan alasan perkahwinan itu tidak sah, dan juga yang kedua adalah apabila pembatalan yang di atas alasan perkahwinan boleh jadi tidak sah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia void and voidable. Okey. So yang kategori pertama ni ialah perkahwinan tidak sah. Ini maknanya daripada sejak azali lagi perkahwinan yang didaftarkan itu adalah tidak sah. Atas 4 alasan, boleh pilih salah satu. Yang pertama adalah apabila mereka berkahwin di bawah umur. Lelaki di bawah umur 18 dan perempuan di antara umur 16 ke 18. Maka perkahwinan itu adalah tidak sah. Yang keduanya adalah apabila mereka masing-masing bukanlah lelaki dan bukan perempuan. Maka kalau bukan dan situasi macam tu, bukan lelaki dan bukan perempuan. Maksudnya pasangan lelaki ni bukan lelaki, yang perempuan ni bukan perempuan. Maknanya diorang diorang transgender ataupun satu situasi itu, maka mereka tidak dibenarkanlah untuk berkahwin, dan perkahwinan yang mereka kalau diorang dah daftar tu dikatakan tidak sah. Yang ketiga, mereka ni mempunyai tali persaudaraan antara satu sama lain, antara pakcik dengan anak saudara ke, ataupun
datuk dan nenek. So yang itu kita tidak benarkan dan perkahwinan mereka adalah menjadi tidak sah. Kategori yang kedua adalah di mana pembatalan perkahwinan voidable. Yang void adalah yang tidak sah, yang voidable adalah perkahwinan boleh jadi tidak sah. Maknanya pada masa diorang berkahwin, mungkin perkahwinan itu adalah sah, namun disebabkan situasi-situasi begini, mereka tidak menjadi perkahwinan yang tidak sah. So alasan yang pertama adalah di mana pasangan ini mempunyai masalah ketidakupayaan. Maknanya mereka tiada persetubuhan disebabkan ketidakupayaan salah satu pihak ini. Alasan yang kedua ialah tiada persetubuhan kerana pihak yang satu lagi tu memang enggan. Tak nak. Memang tak nak. Memang tak nak setubuh. Dia tak nak setubuh. Jadi bila dalam keadaan macam tu, orang yang nak meneruskan perkahwinan ini dan tidak mampu, dia akan memohon pembatalan perkahwinan. Yang ketiga adalah apabila orang ini, contoh isteri ni, dia telah hamil semasa perkahwinan dan dia dihamilkan oleh orang lain, bukannya suami yang dia kahwin tu. So pada ketika itu suami itu boleh memohon perceraian, pembatalan, minta maaf, boleh mohon pembatalan perkahwinan berdasarkan alasan bahawa isteri ini telah hamil disebabkan orang lain. Alasan yang seterusnya adalah apabila salah satu pasangan ini mempunyai penyakit kelamin apabila mereka berkahwin. So dia tak bagi tahu. Bila lepas bersetubuh dia dapat tahu dan dia boleh filekan pembatalan perkahwinan. Yang terakhirnya adalah apabila salah seorang pasangan ini dikatakan mempunyai sakit otak. So masalah mental juga dibenarkan untuk membatalkan perkahwinan dan seterusnya apabila tiada persetujuan yang sah masa perkahwinan. Maknanya apabila dia berkahwin, sebenarnya dia dipaksa. So pada ketika itu dia boleh memohon pembatalan perkahwinan. Baik, banyak sebenarnya memang sesuai kita memperuntukkan Jabatan Bantuan Guaman untuk memberikan informasi ini setiap minggu. Apapun untuk mengetahui apakah maklumat-maklumat yang akan kita berikan atau fokus pada setiap minggu, anda boleh layari website Jabatan Bantuan Guaman. Di situ anda boleh lihat apa fokus bagi setiap minggu. Terima kasih sekali lagi Cik Nur Suryati. Selamat pagi.